Benda yang kita belajar hari ini sangat penting. Sangat penting untuk kamu punya kesalahan bahasa. Oke. Kalau kamu tengok Malin, yang pertama ialah pecahan ditulis di akhir ayat, bukan di tengah. Ingat pecahan, suku, setengah. Oke. Contoh. Contoh 2 kilogram setengah. Dia sebut dulu 2 kilogram setengah. 2 kilogram, baru sebut dia punya kata bilangan. Hah? Sekejap, tengah di print. Baru tulis kata bilangan. Boleh? Sama juga dengan 2 jam suku. Oke? Tulis dulu 2 jam. Tulis dulu 2 jam, baru kamu tulis suku. Bukan 2 suku jam, 2 jam suku. Satu lagi, 3 menit setengah. Sebab ini sudah dikira kata nama, satu kata nama, 3 menit. Maksud dia satu. Yang setengah ini kata bilangan dia. Ada soalan untuk itu? Nanti kalau kamu buat bahagian B, soalan yang 5 markah, inilah yang dia akan kasih keluar. Biasanya dia bagi kamu ayat, macam biasa lah. Seterusnya, nomor 2. Ayat pasif. Oke, ingat. Ayat pasif, dia ada 2. Satu untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua. Satu untuk kata ganti nama diri ketiga. Kalau yang pertama, tidak boleh letak oleh dan imbuhan di. Boleh? Kalau kata ganti nama diri ketiga, letak imbuhan di dan oleh di hadapan subjek. Oke, contoh. Sebelum kamu kenal pasti ayat pasif, kamu kena tahu dulu apa contoh kata ganti nama diri pertama, kedua, dan ketiga. Sudah dapat? Oke. Pertama, kedua, dan ketiga tuh bila cikgu dengan Syamimi bercerita tentang Khalil, kita tukarkan nama Khalil kepada dia ataupun budak itu. Boleh? Oke. Contoh. Kalau kamu nampak ayat ini, roti itu dimakan oleh saya. Ini salah. Sebab apa cikgu cakap salah? Yang pertama tidak boleh letak oleh. Yang kedua tiada imbuhan di. Jadi roti itu saya makan. Satu lagi perlu ingat, ayat pasif dia bermula dengan objek. Kalau kamu tidak tahu apa itu objek, saya makan roti itu. Saya subjek, makan predikat yaitu perbuatan, kata kerja. Roti itu yang objek. Bila kamu tukar, pergi aktif, ini aktif. Ini ayat aktif. Macam mana mau tahu ayat itu ayat aktif? Dia hadapannya ialah subjek. Macam mana mau tahu ayat itu ayat pasif?
di hadapan dia ialah objek. Jadi roti itu saya makan. Bukannya roti itu dimakan oleh saya. Salah. Kecuali kata ganti nama diri ketiga, roti itu dimakan oleh Syamini. Ataupun roti itu dimakan oleh dia. Oke, atau roti itu dimakan olehnya. Boleh? Ada soalan? Cikgu rasa ini senang. Tunggu nanti ya. Baiklah, seterusnya Halil. Tengok nombor 3. Ini lagi. Kamu selalu salah ini dalam karangan. Berbuat dan membuat. Oke. Berbuat untuk bukan benda. Membuat ini untuk perbuatan. Apa perbezaan dia? Contoh bukan benda ialah bersalah. Salah. Salah. Begitu. Apa lagi yang ada di sana? Sedih. Apa lagi? Bising. Bukan benda ni ialah sesuatu yang abstrak. Apa itu abstrak? Dia wujud, kita tidak boleh sentuh dia macam papan tulis. Contohnya, salah itu wujud, bising itu wujud, begitu sedih itu wujud. Boleh kita sentuh sedih macam kita sentuh papan. Itulah sesuatu yang abstrak atau bukan benda. Jadi, apa-apa yang berkaitan dengan abstrak atau ini, kamu buat ini. Berbuat, bising. Bukan membuat bising. Membuat ini untuk membuat kue. Bukan perbuatan itu. Yang ini benda. Yang ini bukan benda. Membuat untuk benda, berbuat untuk bukan benda. Membuat kue. Kue ini kita boleh sentuh kan? Berbuat bising, dia wujud tapi kita tidak boleh sentuh. Dia bukan benda. Syamini berbuat sedih supaya dia diberi perhatian oleh cikgu. Dapat kalian? Lepas ini kalau karangan kamu boleh sedangkan? Oke, ingat berbuat untuk bukan benda yaitu sesuatu yang abstrak, membuat untuk benda. Membuat kerusi, membuat meja. Oke? Berbuat bising, berbuat salah. Kalian hari ini berbuat salah terhadap cikgu. Contoh. Oke? Alright, habis. Seterusnya. Yang ini cikgu sudah belajar minggu lepas kalian. Ada kamu tengok video cikgu minggu lepas? Tiada. Tiada. Oke. Cikgu dengan Syamimi, ingat lagi antara di antara. Antara di antara. Dalam di dalam. Berbeza. Kalau antara dia merujuk kepada kata nama atau frasa nama. Kalau di antara dia merujuk kepada kedudukan atau tempat. Kalau dalam dia merujuk kata nama atau frasa nama. Kalau di dalam dia ialah ruang. Oke, contoh. Kalau kata nama atau frasa nama, perbalahan itu antara negeri Johor
dengan antara negeri Johor dengan Singapura. Tengok antara, dia gunakan untuk kata nama khas Johor dengan kata nama khas Singapura. Jadi antara kegunaan dia untuk kata nama atau frasa nama. Boleh? Apa perbezaan kata dan juga frasa? Kalau kata satu perkataan. Kalau frasa dia lebih daripada dua perkataan. Lebih daripada satu perkataan. Contoh, kalau kata ibu, ini kata perkataan. Kalau frasa ibu saya, lebih daripada dua perkataan, ibu dan juga saya, akan menghasilkan frasa. Frasa apa? Frasa nama. Faham? Boleh? Cikgu laju. Cikgu laju. Okey. Baik, ini. Ingat antara, guna dia untuk kata nama atau frasa nama. Di antara untuk kedudukan. Contoh, Khalil duduk di antara Syamimi dengan Azali. Ataupun negeri Melaka terletak di antara negeri Sembilan dengan negeri Selangor. Contoh ayat. Itu kedudukan. Boleh? Seterusnya, dalam kegunaan dia untuk kata nama atau frasa nama. Contohnya, Cikgu Ros mengutarakan pendapat dalam mesyuarat itu. Mesyuarat itu ialah frasa nama, iaitu frasa nama yang abstrak. Mesyuarat wujud, tapi kita tak boleh sentuh dia. Boleh? Dia bukan benda. Okey? Baik. Kalau di dalam, kita guna dia untuk ruang. Contoh, di dalam hutan, di dalam ruang, di dalam kelas. Boleh?